Oh, Mak Said, nelang sungguh mung ya. Tapi masalahnya tak cukup nelang lagi. Sebab takut nak berhadapan balik semula dengan Cik Alias Hamid. Gua nak gamak. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertamanya kepada orang Terengganu minta maaf lah. Kalau slang Terengganu saya itu memang kelakar dan mengarut sebenarnya. Sebab saya tak berapa pandai nak cakap style orang Terengganu. Tetapi kenapa saya nak cakap cara orang Terengganu ini adalah kerana kita bakal berhadapan dengan PRK di Kemaman pula. Berikutan kemenangan PAS Perikatan Nasional dekat Kemaman telah dibatalkan oleh mahkamah atas alasan PAS dan juga Perikatan Nasional didapati melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya tahun 1954. Jadi oleh kerana itu, kita terpaksa berhadapan dengan PRK lagi sekali. Sekadar rekod, Cik Alias Hamid yang pada ketika itu mewakili PAS Perikatan Nasional telah menang kerusi tersebut dengan majoriti sebanyak 27,000 undi lebih mengatasi Datuk Seri Ahmad Said yang juga merupakan mantan Menteri Besar Terengganu. Dan dijangkakan untuk PRK kali ini mereka akan berentak sekali lagi dalam pertemuan mungkin 2 ataupun 3 ataupun 4 penjuru. Wallahualam bisawab, tengoklah keadaan macam mana. Tetapi yang saya nak bincangkan kat sini ialah betapa Ahmad Said seboleh-bolehnya hendak mengatakan yang Cik Alias tidak boleh bertanding, tak sepatutnya dicalonkan semula. Ini laporan berita daripada FMT. Ketua UMNO Terengganu Ahmad Said berkata calon Perikatan Nasional bagi Parlimen Kemaman pada PRU15 sepatutnya tidak boleh bertanding apabila pilihan raya baru diadakan selepas kemenangannya terbatal susulan dakwaan terdapat unsur-unsur rasuah. Ahmad berkata demikian selepas PAS hari ini mengumumkan ia tidak akan memfalkan sebarang rayuan terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya yang membatalkan kemenangan calon partinya pada PRU15. Dia tahu dia raya boleh kalah sebab dia benda tu jelas bukti dia rasuah. Undang-undang dah sebut dia undang-undang ada undang. Bila kata bahawa calon ada megakkan rasuah semua sekali, dia tak layak bertanding untuk 5 tahun. Ditanya sama ada beliau sedia bertanding sekali lagi di Kemaman, Ahmad berkata perkara itu belum dibincangkan. Pada pilihan raya lalu, PN menerusi Cik Alias Hamid menang kerusi Kemaman dengan majoriti 27,179 undi selepas meraih 65,714 undi untuk menewaskan Barisan Nasional yang memperoleh 38,535 undi, Pakatan Harapan 8,340 undi dan Pejuang 506 undi. Saya bila menonton video ini, laporan berita ini, memang rasa macam kelakar tau. Sebab seolah-olahnya Ahmad Said hendak memberikan satu gambaran, konon-kononnya Cik Alias telah melakukan rasuah. Kerana itu, bila mahkamah dah mendapati kemenangan PAS itu tidak sah, maka Cik Alias ini seolah-olahnya didapati bersalah melakukan rasuah, tak layak bertanding lagi dan sebagainya. Saya rasa macam kelakar sebab Ahmad Said ini merupakan ahli politik yang veteran. Pernah menjadi Menteri Besar Terengganu. Bahkan, kejadian yang berlaku dekat Kemaman ini juga pernah berlaku dekat Kuala Terengganu dan juga Marang. Kuala Terengganu lah yang lebih bagusnya sebab Presiden Kuala Terengganu ini digunakan dalam kes Kemaman. Dan takkanlah beliau tak faham benda ini kot. Kalau beliau tak faham tak apa, saya akan terangkan kepada beliau. Yang pertamanya, petisyen yang difailkan oleh Barisan Nasional terhadap kemenangan PAS dekat Kemaman itu difailkan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya tahun 1954. Bukannya akta rasuah, bukannya whatsoever pun SPRM tak terlibat pun masalahnya. Benda ini hanya melibatkan mahkamah dan juga SPR. Itu sahaja. Mahkamah akan mendapati sama ada berlaku ataupun tidak kesalahan pilihan raya yang dilakukan oleh mana-mana calon ataupun parti yang bertanding. Dalam kes ini, mahkamah telah membuat keputusan berdasarkan kepada Presiden kes Kuala Terengganu, tindakan kerajaan negeri memberikan bantuan one-off yang sebenarnya telah pun dirancang sekian lama sebelum PRU ini pun merupakan satu tindakan yang boleh mempengaruhi pengundi. Jadi oleh kerana itulah kemenangan PAS dekat Kemaman itu dibatalkan. Bukannya disebabkan oleh Cik Alias itu confirm bagi rasuah ke apa. Tidak, benda tak berlaku macam itu. Dan memandangkan kesalahan tersebut hanyalah melibatkan parti dan disabitkan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya, bukannya akta rasuah. Jadi celah mana nak kata Cik Alias Hamid bersalah dalam tuduhan rasuah dan tidak boleh bertanding lagi dan sebagainya. Itu yang kita rasa pelik Ahmad Said boleh tak faham benda ini. Benda inilah yang menjadi pertikaian dekat Parlimen baru-baru ini ketika Sani Hamzan iaitu Ahli Parlimen Hulu Langat telah menuduh Ahli Parlimen Kuala Terengganu iaitu Haji Amzad Hashim sebagai orang yang bersalah memberikan rasuah, yang telah merasuah rakyat dan sebagainya. Sampai Haji Amzad hendak membawa benda ini
ke jawatan kuasa parlimen dan macam-macam lagi lah tindakan. Benda-benda ini sebenarnya satu benda yang basic tau Ahmad Said. Takkanlah anda tak dapat bezakan tentang kesalahan yang difailkan bawah Akta Pilihan Raya dengan kesalahan yang difailkan di bawah Akta Rasuah dan sebagainya. Dan dalam kes ini, anda tak perlu risau. Siapa pun yang PAS calonkan, Wak Ima, kalau PAS calonkan kambing sekalipun dekat Kemaman, insya-Allah PAS boleh menang kursi Kemaman mengalahkan anda. Dan terdapat juga cakap-cakap tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ni cerita lain sikit. Konon-kononnya Perikatan Nasional hendak mencalonkan Tun Dr. Mahathir dekat Kemaman. Bagi saya, benda ini hanyalah merupakan satu gosip-gosip politik yang bertujuan untuk mendatangkan resah dan gelisah, terutamanya di kalangan para penyokong PAS Perikatan Nasional dekat Kemaman. Sebab kita tahu, sekiranya kalau Tun Dr. Mahathir ataupun orang selain PAS dicalonkan untuk menggantikan Cik Alias dekat Kemaman, maka orang-orang PAS akan, orang kata apa, boykot pilihan raya ini dan macam-macam lagi lah. Kerana sebelum ini yang menang ialah orang PAS. Kenapa nak calon orang lain pula? Jadi, saya rasa benda ini kita boleh abaikan dan cakap-cakap yang tiba itu hanyalah merupakan gosip-gosip politik yang hanya bertujuan untuk menggoncangkan kesatuan. Itu sahaja. Tetapi, kalau Ahmad Said tidak dicalonkan dan mungkin dicalonkan orang-orang Pakatan Harapan, yang tu berkemungkinan besar terjadi. Sebab benda ini dah jadi kat Terengganu. Yang buat petitionnya orang Barisan Nasional, tengok-tengok yang bertanding balik semula ialah orang PKR. Kalau jadi macam tu Mak Said, mana anda nak letak muka?